Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan jika tiada duduk makmum situ, seperti misalnya memberi salam imamnya kemudian daripada takbirnya sekalipun, kerana didapatnya satu rukun serta imamnya. Mana apa? Hasil fadilat jamaah je. Ya, hasil fadilat jamaah walaupun makmum tu dapat satu rukun sahaja. Ya, sebab tu di antara tempat-tempat yang sunat imam menanti, di antara dia ialah ketika tayat akhir apabila ada makmum yang nak masuk. Dia baca panjang sikit, makmum terdapat takbiratul ihram walaupun tak sempat duduk. Dia angkat takbir Allahu akbar, imam pun salam. Maka dapatlah makmum tu fadilat jemaah, tapi kurang daripada yang dapat semualah. Itu maknanya. Kemudian makmum bila imam beri salam dia turun pada putus hubungan. Ya. Dia angkat dia takbir Allahu akbar, imam pun assalamualaikum, ada. Dia jangan turun, semayang terus je lah. Jangan diturun imam salam, turun ikut cabut lah. Dan jika tiada duduk makmum tadi, mana dia angkat takbiratul ihram, imam pun beri salam, dia tak tempat duduk sekalipun. Apa mana sekalipun? Mana dapat dia fadilat jamaah, kerana dapatnya satu rukun serta imam. Apa satu rukun tadi? Iaitulah duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat akhir. Habis. Dan yang sempurna fadilat pahala berjemaah dengan mendapat takbiratul ihram serta imam. Takbiratul ihram sini mana takbiratul ula tu. Dia dapat imam pun Allahu akbar, dia pun ikut. Tapi jangan dia kejauh. Ini ada setengah imam Allah di dalam Allah, dia kejauh belakang. Dia biar tamam ra akbar tu baru kita masuk takbir. Imam dah Allahu akbar clear tu sampai akbar tu baru kita masuk. Ya. Maka kita dapat dia punya harga dia lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Harga dia lebih mahal lebih dunia dan isi dunia. Kita mati 100 kali pun balik cari dunia pun tak dapat suku kan. Ya. Itu punya kedudukan tinggi. Kecuali si jahil dia tak kerti. Imam takbir dia duduk main kat belakang. Dia kena gebut tu. Sebab tu zaman Rasulullah SAW ketika semayang subuh, seorang sahabat dengan 400 ekor kuda dia ada muatan siap, ya, dengan hamba atas siap. Tiba-tiba dia tak dapat takbiratul ula tu. Rakaat tu dia dapat. Lepas semayang dia nak infak semua. Rasulullah kata tak dapat, nak cover. Ada 400 orang hamba ya Rasulullah, saya mereka tak dapat. Dia tanya lagi, Rasulullah tutup terus. Kalau kau belanjakan dunia dan isi dunia pun tak dapat. Besar tak besar? Rasulullah letak benda tu besar, tapi kita tak pandang besar sebab buta mata hati. Itu punca dia lah. Ya. Kalau dia takbir letak 400 apa dinar, dia kejauh kan. 400,000 duit, cepat dia takbir. Ini tak nampak benda tu besar ni. Habis. Dan sempurna fadilat makna jemaah tu dengan mendapat takbiratul ihram serta imam. Serta makna apa? Mengiringi, bukan serta sekali. Imam takbir, kita takbir lah, tak boleh. Dan takbir ia mengiringi, itu maksud dia. Dan takbir ia mengiringi dengan takbiratul ihram imam. Apa mengiringi? Selepas habis sampai ra akbar tu baru dia masuk. Maka maka jika tiada dapatnya takbir ihram serta imam, atau takbir ia kemudian daripadanya dengan berlambatan, imam dah baca Fatihah misalnya, maka tiadalah diperolehinya sempurna kelebihannya pahala jemaah ni. Dia dapat tapi kuranglah. Adapun pada sembahyang Jumaat, maka tiada diperolehi makmum akan hasil pahala berjemaah padanya, melainkan dengan mendapat serakaat serta imam. Ya, didapat serakaat serta imam, maka dapat ada jemaah tu. Dan sunat bagi imam menyingkatkan perbuatan. Ya, sunat bagi imam mana jangan panjang sangat semayang tu. Bacaan pun jangan panjang, perbuatan pun jangan semayang. Ya, iza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Bila kamu dilantik jadi imam, hendaklah kamu ringankan semayang. Sebab berlaku zaman Sayyidina Muaz bin Jabal ketika menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah utus dia baca surah panjang. Seorang tadi keluar semayang, mubarakah. Habis orang tuduh dia orang munafik, padahal dia tak munafik.
Sampai berita Rasulullah SAW panggil dia, Afatan tanya Muaz, Afatan tanya Muaz, kau nak buat fitnah ke Muaz? Iza amma ahadukum nas falyuhafiz. Bila kali imam ringankan. Di belakang tu ada orang dhaif, ada orang tua, ada kanak-kanak macam-macam, ya. Jadi maknanya sini ulama bahas, kalau makmum tadi bagi dua. Satu, makmum yang mahsul, makmum yang semua terhasal lah, ya. Surau tu atau masjid tu dia semayang, memang semua orang tak ada kerja dah, orang dah pencen semua badan dah bau tanah tuan. Tunggu malakul maut datang ni. Ada kata nak baca panjang-panjang lemam, tu tak apa, ya, sebab semua reda. Tapi kalau semayang Jumaat dekat bandar pula, orang semua nak masuk kerja kan, ya. Jangan dia tarik surah panjang-panjang. Baca pendek je. Di Mekah tu ada 2 imam kan. Masa tuan guru saya mengaji Mekah kan, masa tu semayang atas pasir kan, tak ada muazzin yang sekarang Kaabah. Seorang imam tu makmum cukup suka, dia baca Inna Ataina je. Kejap habis. Seorang lagi tu dia tarik surah yang panjang sampai seorang tua tu jatuh kan. Tengah beli pitam, jatuh pam, kepala tergantuk dekat tiang, meninggal tu. Dahsyat imam, dia jadi imam sampai mati orang. Dia jadi imam sampai mati orang. Panjang nak surah dia tarik kan, jatuh terganggu kepala kat dinding, meninggal tu kawan. Mati semayang, meninggal dan semayang ni. Tapi imam tu dahsyat sampai mati orang. Dan sunat bagi imam tadi menyingkatkan perbuatan dia dan bacaannya, serta dibawa segala sunat abaat. Tapi walaupun singkat, sunat abaat dibawa lah. Dia nak singkat tahiyat awal pun tak baca, kunut pun tak baca, dia laju terus. Dan sunat hai'ah, mana buat jugalah. Dan jangan dilanjutkan, hanya hendaklah diperbuat akan dia dengan pertengahan. Ya, buat sederhana, sekira-kira taswir dia tiada disimpankan. Apa simpan? Diikhtisar, diringkaskan sangat, atas sekurang-kurang, dan jangan dibawa yang terlebih akmal, selebih-lebih. Selebih-lebih akmalnya yang disunatkan, jadi bawa yang sederhana. Bagi yang sembahyang seorang diri, mana yang lebih akmal sembahyang seorang diri, tasbih misalnya apa 11 kali. Jangan bawa tu, bawa 3 kali dah lah kan. Sebab apa tu gitu? Hukum ni mana ambil? Ni hadis. Iza amma, apabila nanti menjadi imam lah, iza amma ahadukum linnasi. Ada setengah baca idhafat ahadukumun nas. Ini ahadukum linnas. Jadi apabila menjadi imam kaum bagi manusia, maka Nabi kata fal yukhaffif. Fal yukhaffif. Khaffafa yukhaffifu. Sini dimaksud dalam amar. Ya, dia jazam dengan, ada jazam dengan apa? Dengan sirah amar. Ni dijazam dengan lamul amri, maksud lam amar. Fal yukhaffif. Maka naklah kamu takhfif, ringankan. Sebab apa? Fa inna fihim, kena di kalangan mereka saghirun wa kabirun wa dha'ifun wa maridun wa zal hajah. Itu ada budak, ada orang kecil, ada orang besar, orang tua, ada orang dhaif, ada orang yang sakit, macam-macam dan sembahyang kan. Wazal hajah. Wa iza salla ahadukum li nafsih apal yutaul falyatul masya'a. Apabila diperimamkan seorang bagi segala manusia, maknanya apabila seorang tu dilantik jadi imam, maka hendaklah diringankan, ya. Maka bahawasanya ada pada mereka itu orang yang kecil, mana kanak-kanak kan, kanak-kanak dia menjerit apa semua kan dah susah belakang. Dan ada pula yang besar, orang tua, ya, tua, campur pula ada tua bangka. Itu semayang pun dah terketau-ketau. Imam tarik panjang tu, tombang tu kawan tu, ya. Dan yang dhaif, yang tak bersihat, ya, yang sakit pun ada, macam-macam ada kan. Maka yang mempunyai hajat, zal hajat, mana orang tu ada hajat, dia mayang kat bandar, tiket ambil tinggal 10 minit lagi, kawan pula cerita panjang, risau kawan. Ni tinggal bas ni, pergi pula pergi Kedah Utara kan. Lama-lama dia pun muparakah tu. Ya, imam parti dah tak ada orang, mana pergi ni, makmum aku orang ke jin je. Rupa dah muparakah. Yang punya hajat. Dan apabila sembahyang seorang kamu sendiri, main kat rumah, panjanglah nak panjang apa pun, naklah lanjutkan barang yang dikendaki. Imam Malik pernah buat sembahyang 2 rakaat khatam Quran. Kita 2 rakaat 2 bulan tak khatam lagi. Agak bulan Ramadan dia terjarus. Ya, itu dia. Pernah dibuat khatam Quran, 1 juz, 1 rakaat 15 juz saja tu. Ya. Dia pernah buat
2 rakaat khatam, masya-Allah. Itu seorang buatlah kan. Maka hendaklah dilanjutkan barang kendak akan dia riwayatul Bukhari wa Muslim. Hadis kuat bawa Quran. Martabat hujah bawa Quran ialah hadis yang diittifaq sahih Bukhari Muslim. Dan makruh bagi imam lanjutkan semayangnya kerana menyalahi khabar yang dahulu. Ya, khabar Nabi kata apa? Naklah diringkaskan. Fal yukhaffif tu khabar, naklah diringankan. Dan kena memberi mudarat akan orang yang mengikut akan dia, melainkan istisna, dikecualikan, tak jadi makruh melainkan redha makmum. Makmum kata panjang-panjang, imam ada adab dengan melanjutkan dia orang yang bilangan-bilangannya tertentu, dipanggil mahsurin, yang tertentu. Kalau masuk ramai itu tak tentu, kita tak kenal. Habis main kat kita biasa 10 orang, ada panjang dah, tu kita kenal dah kan. Tiada masuk orang lain ketiga tu, tu boleh panjang ya. Dengan lapas dia suruh, tu dengan lapas dia kata baca le panjang, mam tak boleh tu kan. Habis satu. Dan bukan masjid itu pada jalan raya. Kalau masjid jalan raya, bukan masjid duduk tengah jalan raya. Di jalan raya tu tempat kawasan orang singgah kan. Biasa ramai orang singgah, musafir. Jangan tengok yang panjang, orang tu ada hajat. Dan bukan makmumnya yang reda. Ya, kalau makmum reda tak apa. Dan bukan makmum yang reda tu saya. Saya kata tak apa bang baca panjang. Wah, cerinekil dia tak nak kerja. Kan dia nak lama duduk rehat, dia suruh baca panjang-panjang. Kan dia balik tuan kena lambat, imam baca panjang no tu. Pandai akal. Mak yang ni tak kira ni. Ya, kalau yang reda tu saya orang tak boleh diiktibar sebab saya terikat dengan sayyid tuan dia. Sehingga saya hukum fiqh kita tak wajib sembahyang Jumaat kecuali izin tuan dia. Main Jumaat dia pergi sembahyang Jumaat. Tak ada apa saya sebab dia tergantung dengan tuan. Kecuali tuan kata pergi sembahyang baru dia boleh pergi. Itu maknanya hukum tu letak. Kalau orang tanya pula mana besar saya dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tanya kan, kau taat pada Tuhan ni subhanallah ta'ala, Allah Ta'ala letak hukum macam tu kata. Kau ngaji lah, jangan jadi bebal kata. Atau orang yang mengambil upah orang, ni banyak ni. Arwah Mufti Negeri Sembilan tu, saya Syekh Murtada kan, ada pegawai bos pejabat report dengan Datuk Mufti. Dia kata dia ni seorang Datuk, kau semain Jumaat balik kat setengah jam baru masuk. Dia tanya apa, saya zikir gini-gini. Panggil dia, pergi pejabat Mufti. Mufti tanya dia, kau kerja kan? Ya, kerja. Pasal kau lambat, zikir tu, zikir pada hatuk kau. Mufti dia gerang, zikir pada hatuk kau zikir. Kau zikir sunat, kau makan gaji tu, kau bekerja tu, kau tipu tu haram kau makan. Terkelip-kelip. Ini kata jahil tak dihukum. Nampak kerja macam dunia kan, tapi itu janji, kita mengambil upah, haram hukum dia, wajib kita tunaikan janji. Kalau kita tipu dan kerja, rezeki yang dapat, duit gaji tu haram hukum dia. Tu kebil-kebil dia kena tali rumah. Ya, ni kan tak kerti bekah, tak salah. Dia ingat baguna dia kan, rupanya dia buat kerja tu zahir dia, rupanya haram hukum dia. Atau mengambil upah mengerjakan sesuatu, ambil upah makan gaji sama lah ya. Bekerja jano ke makan gaji. Orang kata kerja apa, main upah. Upah tu upah kerjaan. Ambil upah kan. Lagi apa lagi? Dan perempuan yang ada suami. Ya. Perempuan yang ada suami, maka tak boleh dia tak boleh ikut sembahyang yang orang paling panjang. Kalau suami tak benarkan tak boleh. Jadi maknanya izin daripada orang tersebut tidak diiktibar syarak. Saya izinkan mam baca panjang mam itu kan itu. Orang makan gaji maksud tu patut dia keluar tu baca panjang mam itu. Dia nak rehat. Ataupun isteri, sebab dia tak boleh, isteri tergantung dengan suami dia. Maka ada mereka itu tidak dimuktabarkan, mana tidak dikirakan reda mereka itu. Mana reda dia tak boleh pakai. Maka manakala diperoleh syarat yang tersebut, tiada makruh melanjutkan, hanya sunat juga. Maknanya kalau segala masyarakat tadi ada, bahawa makmum tadi semua makmum yang kita ketahui semua reda, dia yang reda pula bukan orang tersebut, bukan saya orang, bukan isteri orang, bukan orang makan gaji, ya, maka ketika itu sunatlah dia nak panjang baca panjang. Habis. Dan makruh bagi imam melanjutkan semayang, memanjangkan semayang kerana membanyakkan akan jemaah, boleh juga. Jemaah pisen tempat tu datang lawat kan, jadi pacu seorang panjang, dia datang seorang, dia 10, dia 11, tunggu panjang lagi, datang seorang 12, maut dia. Dia tunggu panjang, dia panjang tarik surah, tak boleh.
Atau kerana menanti orang yang mempunyai mansib, orang yang punya maknanya kedudukan seperti qadi atau mufti, kan. Mufti qadi datang lewat, mau digotan qadinya tu. Mufti itu mufti kena gotan tu. Patut dia datang awal, dia datang lewat, orang nak tunggu dia pula. Maka tak payah tunggu. Tak payah tunggu imam jalan ni. Dan barang sebagainya, kerana apa? Menyakiti orang hadir. Haram hukum itu. Tak payah nanti. Lepas tu, muazzin, hukum dia kena faham. Muazzin bila azan dilepas main sunat, muazzin tengok imam. Imam kata on. Qamat je lah. Ini dia pusing belakang, dia tengok orang semayang seorang. Mati orang depan dah tidur je. Orang depan dah mengantuk. Orang datang semayang, yang datang pula bagus. Orang lama pula baca surah panjang. Dia habis orang lagi datang, maut. Ya. Itu dia panggil muazzin jahil. Muazzin jangan tunggu orang belakang. Terutama kalau ada guru lagi pula. Guru kau datang tu jahat adab. Guru datang tu qamat. Kau semayang tak semayang kau kena faham. Jadi lepas tu dia tahulah kan, nak semayang kan cepat datang. Ni seorang tu semayang. Wah, bagus pula khusyuk dan tawaduk. Slow semayang. Baru nak habis datang seorang lagi masuk. Yang ni pun siap pusing kan ni. Yang tukang azan siap pusing tengok je nak. Mana kitab dia pakai tak tahu. Ni kitab sendian berhad mungkin. Tak ada tu. Imam kata on jalan dia. Ya, kau tengah semayang lantak kau. Kang lain kali kau datang cepat. Nak semayang sunat datang cepat, kan? Ini seorang tunggu, ya. Menyakiti orang haram hukum izak. Pasal orang datang awal tunggu dia terkelip. Sakit tunggu. Kalau jahil ni sakit tunggu kan. Jangan tunggu lagi. Imam salam dia dah tum jalan, ya. Tapi imam kena qamat. Ada pula kadang guru tengah berdoa beri qamat tu biol. Tak ada adab punya. Ya, guru tengah berdoa tengah sembahyang dia bengok Allahu akbar tu biol muazzin tak mengaji. Biarlah habis dulu, kan? Tak ada adab mungkin. Berdoa antar qamat dengan azan tu, dengan qamat doa mustajab. Itu orang doa tu biarlah kejap lagi kan. Tu pula imam pula guru tu. Kau pergi qamat, kau kelang kabut kau nak doa. Kenapa nak dia berdoa? Habis. Dan makruh bagi imam melanjutkan semayang kerana membanyakkan akan jamaah atau kena menanti orang yang punya mansib, orang yang mempunyai kedudukan. Siapa dia? Qadi ke, dia mufti ke, dan sebagainya. Kerana apa? Ini elat tak boleh ni. Ya, makruh bagi imam tu. Kerana menyakiti orang hadir. Dan manakala hadir sertanya setengah kaum, sunat baginya ia menyegerakan semayang dengan yang hadir. Ya, setengah kaum kendian tu dimasuk masbuk je lah. Dan jika diharap akan datang yang lain sekalipun, ya. Di setengah tempat imam kami lambat kan, sakit makmum. Ya, antar kamat sampai setengah jam dia makmum untuk nyanyi betul. Kan kena pantas dia. Orang azan ni semayang sunat qabliyah dah lah, tu kamat aja lah, kan. Dan jika ia semayang dengan kaum yang hadir, haramlah ia menanti orang yang tiada hadir. Tadi makruh. Yang ni kalau orang tak hadir, kau tunggu apa yang tak hadir. Kan? Bahkan jika mendengar imam dalam rakaatnya, imam rakaat kemudian didengar atau di dalam tahiyat akhir. Ya, rakaat sebab nak memelihara supaya yang masuk dalam rakaat. Tahiyat akhir ditunggu sebab nak bagi orang tu pulang dapat fadilat jemaah walaupun dia sempat satu rukun tadi kan. Ada tempat ni. Ya, maknanya bahkan jika mendengar imam dalam rakaatnya atau dalam tahiyat akhirnya akan orang yang masuk pada tempat sembahyang kerana hendak mengikut saya sunat bagi imam itu menanti dia, ya, sebab imam dengar, sebab imam tak khusyuk. Kalau dia khusyuk dia tak dengar. Ada hukum fiqh, kalau dia terdengar boleh. Maka sunat dia nanti dalam rakaat supaya dapat rakaat. Bersyarat nak dapat rakaat sekurang-kurang dia mesti dia dapat rakaat serta imam dan tumakninah. Ya, dia turun tu imam tengah rakaat, dia turun Allahu akbar, kemudian sempat tumakninah sekadar subhanallah. Ketika itu rakaat tu dapat. Tu last, sempadan akhir. Ya, rakaat. Tapi kalau dia pun nak turun ya Allah, imam pun sami Allah minta. Jawab dia tak dapat rakaat. Ya, rakaat tu tak dapat kena tambah lagi. Berarti sini imam tolong dia. Ta'awun 'alal birri, ya. Supaya dapat rakaat. Supaya dapat rakaat di masalah pertama, mana tunggu dan rakaat. Atau jemaah ni masalah kedua, tunggu dalam tahiyat akhir. Itu pun jangan terlalu lama.
Tok Imam tunggu, dia buat jalan terkedik tak payah dah. Kan? Tok Imam dah lengur dah tunggu. Saya tak masuk. Lepas tu usalli pula, usalli. Tu angkat takbir tak masuk pula. Wah maut Imam. Imam duk nunggu 3 kali tak masuk takbir. Kan? Itu tak payah tunggu tu. Habis tu, jangan terlalu lama menanti dan jangan dibezakan mereka. Ya, ni masuk orang ni, yang ni masuk orang, jangan. Ya, yang masuk tetapi disama antara segala mereka. Itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Buat tu supaya orang terdapat rakaat, terdapat kelebihan fadilah jemaah. Habis. Dan tiada sunat menanti pada yang lain daripada tempat ni. Masalah lain tak sunat nanti. Kerana tiada faedah. Orang tak datang dia nanti buat apa? Orang lambat now. Ni lengur makmum nak nunggu dia pula. Dan hanya sebenarnya makruh je pula. Hukum dia makruh kita menanti orang yang tersebut tadi. Habis. Dan orang yang sembahyang, orang sembahyang seorang diri, manakala mendengar orang yang masuk yang hendak mengikut dia, ya, tengok dia duduk sebelah tu, sunat dia nanti pada 2 tempat juga. Kita sembahyang seorang dia, tiba-tiba seorang masuk, tengok dia dempit belah kanan kita, memang dia nak ikut dia tu, kan? Lepas tu dia pun takbir, kita ataupun kita tengok dia masuk sebelah kanan kita tengah rokok, tunggu kejap. Ataupun kita tengah tahiyat akhir, tengok dia dah masuk, kan? Tunggu kejap supaya dia dapat maknanya rakaat ataupun dia dapat fadilah. Hendaklah mengikut akan sunat tadi. Sunat dinanti pada 2 tempat, rokok dan tahiyat akhir tersebut tu. Akhir beza jika lama masa yang sekali pun. Tengok lama sangat kan, sunat juga tu kalau dia nak nantilah. Sebab apa tu? Kerana tiada di sana orang yang kesakitan, tempat dia 2 orang je. Ya. Dia di situ terserah pada imam. Kalau imam sanggup tunggu. Lama sikit. Tadi kalau kita tunggu lama, orang lain pula sakit. Itu tak dibenarkan. Dengan lanjut menantinya sekalipun. Demikianlah imam yang reda makmum atas lanjut, ya, seperti barang yang sembahyang sendiri, sama hukum. Dan satu lagi, dan demikian lagi sunat bagi imam menanti dalam sujud yang kedua. Nanti siapa ni? Akan makmum yang muwafiq, yang terkemudian daripadanya kerana menyempurnakan membaca Fatihah. Sebab apa semua masalah ni? Kena menolong. Satu tempat lagi, iaitu sujud yang kedua. Sunat imam nanti bagi muwafiq yang mentamamkan Fatihah ni. Imam semayang, kan? Rakaat kedua dibaca Fatihah, lepas tu dia baca surah pendek, Inna Ataina ni. Memang confirm makmum tak habis tu. Ya, jadi dia pun rokok. Makmum tadi tak boleh rokok sebab dia muwafiq. Apa makna muwafiq? Orang yang dapat kadar masa membaca Fatihah ketika imam belum rokok. Ya. Dia semayang, imam takbir, dia pun takbir. Imam baca Fatihah, dia dengar apa makna masa dia dapat tu. Masa Fatihah dia sudah dah dapat. Tiba-tiba imam baca surah pendek. Dia baca wasal pula, pendek senapas dia habis dah. Dia baca iyyaka na'budu, imam dah rokok. Maka orang tadi hukum muwafiq kan. Bila muwafiq hukum dia wajib dia mentamamkan Fatihah dia. Dia tak boleh turun pada rokok tu. Ya, dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sekarang dia rokok setengah rukun, dia bangkit baru 1/2. Dia turun pada sujud, ya, baru 2/2. Ya, dia duduk antara sujud tak kira rukun pendek. Dia masuk je rukun ketiga tu. Tu sujud yang kedua. Sujud yang kedua tu rukun yang ketiga. Bermakna kalau dia bangkit, dia akan berdiri kan, tak selesai lagi. Makmum tadi yang tamam Fatihah pilih dulu. Kalau dia tak pilih, batal semayang dia. Kalau nak pilih semayang sendiri, dia niat mufarakah. Kalau dia nak ikut imam lagi, terus dia pergi dulu. Terus dia dengar baca Fatihah, dia tinggalkan tambah rakaat lagi. Ya. Jadi dalam sujud yang kedua tu tempat makmum akhir boleh dapat rakaat tu. Jadi sunat imam tunggu itu. Ya, imam tunggu biar dia turun, dapatlah dia rakaat. Itu maknanya. Itu muwafiq. Ta'rif muwafiq dan hukum muwafiq mesti kena tahu siapa semayang jemaah. Kalau tidak boleh menyebabkan batal semayang. Dia muwafiq, dia buat masuk, dia masuk muwafiq habis. Ya.
Muafiq mana orang yang dapat kadar masa membaca Fatihah tu ada kadar. Ketika dia bersama imam sedang berdiri qiyam sebelum imam rokok, masa tu ada. Ya. Contoh ni imam baca Fatihah dia dengar. Bermakna kalau dia baca dapat tak? Dapat. Tiba-tiba imam tak baca Fatihah, tak baca surah tu rokok aje. Ketika tu dia tak boleh rokok. Dia wajib sebab dia dah dapat masa. Berlainan kalau tak dapat masa dipanggil masbuk. Dia masuk je Allahu Akbar, imam dah sikit lagi nak rokok. Bermakna masa kalau baca Fatihah tak dapat. Maka hukum dia masbuk. Bila masbuk dibaca sekadar dapat, bila imam rokok wajib dia turun rokok. Fatihah hari imam tanggung. Itu beza dia. Ya. Hadis mana qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam tu bacaan makmum, dia letak ke masalah masbuk. Adapun la salata liman lam yaqra bi fatil kitab, hadis ni tanggung dua, munfarid dan orang yang imam dan juga orang yang muafiq. Ya, tidak ada semayang bagi orang tak baca Fatihah. Ini bagi orang semayang seorang, imam dan juga orang yang muafiq. Dua-dua hadis tadi tu. Habis. Jadi sini demikian lagi sunat imam nanti dalam sujud kedua makmum yang muafiq. Yang terkemudian daripadanya kerana apa? Menyempurnakan Fatihah. Kerana apa imam sunat tunggu? Kerana menolong mendapat akar rakaat. Ya, itu. Kerana jika bangkit imam dari sujudnya, luput rakaatnya dengan berdiri dahulu daripada rakaat makmum. Makmum dah baca Fatihah lagi tak habis ni. Imam pun bangun habis. Imam tegak aja, bagi rakaat dia tak dapat dah. Ya. Maka dia pergi pilih. Kalau dia nak imam, terus dia diam je lah dengan Fatihah. Kalau dia nak pakai rakaat tu untuk dia niat mufarakah. Ya, kalau dia lambat buat, dia termenung aja, batal sembahyang. Habis. Kemudian dan tiada sunat bagi imam menanti pada sembahyang gerhana dalam rokok yang kedua. Wallahu a'lam.